Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Taala sekalian? Okey. Hari ni topik yang agak menarik saya nak bincangkan iaitu bagaimana mengawal sifat riak dalam diri. Wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong dan bongkak. Riak, sifat riak pun ada. Okey, riak ni susah untuk kita mengawalnya. Kadang-kadang dalam diri masing-masing ni ada sifat riak. Sifat tasawuf tu. Sifat tasawuf tu mesti ada. Kalau orang yang kurang tasawuf dalam diri dia, memang dia akan ada sifat riak. Sifat riak ni memang ada dalam diri setiap individu. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata benda, kalau seseorang tadi dia takut untuk melakukan ibadah sebab kerana dipuji, saya ulang balik. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab ketika bila mana dia kata kalau seseorang tadi takut untuk keluar daripada rumah, takut untuk melakukan ibadah, takut kerana dipuji, itulah riak yang nyata sebenarnya. Kita buat ibadah tapi kita takut kita takut orang kata kita ni riak. Itulah riak sebenarnya. Sebenarnya riak ni memang ada dalam diri kita sendiri. Kita biar saja dipuji dan kita melakukan saja amalan kebaikan. Sifat riak tu memang susah. Dah lama kelamaan sifat tu akan hilang ataupun sifat tu akan jadi kebiasaan dalam diri kita. Sifat riak tu akan buang dan akan timbul sifat ikhlas dalam diri kita. Biasalah tu sifat manusia sebenarnya. Betul. Contohlah, ada seseorang hamba Allah ni dipuji. Hamba Allah ni, sedap suara awak ni bila azan Allahu Akbar mendayu-dayu. Dalam hati yang si tukang azan tadi, dia beranggapan itulah baru tahu suara aku sedap. Itu maksudnya riak. Tapi dia kena kawal diri dia bila mana dia dipuji begitu. Sifat riak ni memang tidak boleh kita buang sebenarnya. Dia memang akan wujud dalam diri kita. Sifat riak ni memang sifat yang ada dalam diri kita. Dia natural, dia normal sebenarnya. Tipulah kalau tak ada dalam diri masing-masing. Memang sifat tu sentiasa ada dalam diri masing-masing. Kalau tak, macam mana anda boleh pamerkan masakan anda boleh pamerkan di anda dalam Facebook? Itu pun sifat riak dia panggil. Itu saya kata sifat riak ni benda ni bergantung kepada Allah SWT, bergantung kepada niat kita sendiri. Dia bergantung kepada niat kita sendiri. Sifat riak ni bukan maksudnya kita sengaja nak riak ataupun sengaja kita nak tunjuk-tunjuk. Biasa manusia ni. Contoh pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Rasulullah ada dua tukang azan, satu Abdullah ibn Makhtum dan satu lagi iaitu Bilal bin Rabah. Pada satu hari Nabi tak bagi Abdullah ibn Makhtum ni untuk azan, tapi dia azan juga. Nabi suruh Bilal bin Rabah azan dan dia pun azan mendayu-dayu sehingga menyebabkan orang puji suara dia. Tiba-tiba pada ketika itu malaikat turun pada ketika itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tak ada azan kan ni? Tak solat subuh ke?" Rasulullah kata benda, azan je. Tak ada pun, tak dengar pun dekat Lauh Mahmur ataupun Lauh Mahfuz. Nak menyatakan di sini sebab kerana riak tadi, amalan tadi tidak sampai ke langit. Amalan si tukang azan tadi. Tapi nak menyatakan di sini, kita bila mana orang puji kita ataupun kita buat suatu perkara riak tu ada, maka kita kena berlawan. Kita kena berlawan dengan sifat tersebut. Lama kelamaan dia akan jadi terbiasa dan lama kelamaan dia akan jadi indah, dia akan jadi ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena berniat. Setiap kali kalau kita melakukan amalan kebaikan, walaupun kita ni orang puji kita sandarkan balik kepada Allah Ta'ala. Kita puji balik Allah Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya orang tadi puji aku, tapi aku nak puji kamu balik ya Allah, sebab kerana kamulah aku dipuji. Kembalikan semula kepada Allah Ta'ala. Itu saja. Dan kita istighfar banyak-banyak. Memang susah nak buang sifat tu. Jadi kita kena kontrol, jadi kita kena kawal sahaja. Nak buang 100% memang susah. Kita nak minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah buanglah sifat riak ni, tak boleh. Memang sifat tu Allah sengaja uji kita, memang sentiasa ada dalam diri kita. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja untuk semua dan moga video ni menjadi manfaat kepada semua dan insya-Allah kita mampu untuk mengawal riak kita supaya tidak berlebih-lebihan. Jadi kita jumpa untuk vlog yang akan datang. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan riak.